KPM. Apa khabar semua? Anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda untuk episod kali ini. Dan hari ini murid-murid, kita akan fokus pada mata pelajaran RGD. Tahu tak apa tu? Reka bentuk grafik digital. Bersama dengan seorang guru yang cukup berpengalaman. Jadi, siapakah guru untuk hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Baiklah semua, untuk episod kali ini saya bersama dengan Cikgu Azia. Hai Cikgu, kita bersua lagi. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Sihat Alhamdulillah. Okey, baiklah. Dan murid-murid, hari ini kita juga dibantu oleh Cikgu Nur Asmawati selaku juru bahasa isyarat episod kali ini. Hai Cikgu Asmawati, apa khabar? Okey, baiklah murid-murid yang sedang menonton di rumah, semua dah sedia tak untuk kelas kita hari ini? Kalau dah sedia boleh tunjuk thumbs up. Nampak cikgu, semua dah sedia dia. Baiklah cikgu, hari ni kita nak belajar apa cikgu dalam mata pelajaran RGD? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempelajari modul 7 iaitu keusahawanan, tajuk dia. Dekat sini dia ada 3 tajuk, isu dan trend masa hadapan berkaitan dengan bidang grafik, asas keusahawanan dan akhir sekali adalah projek pameran kreatif. Okey. Keusahawanan. Ya. Jadi dekat sini kita tengok secara keseluruhan dulu konsep keusahawanan dalam bidang grafik. Okey. Jadi dekat sini ada gambar yang kita boleh tengok. Baik. Iaitu pereka grafik. And apakah ciri-ciri dia? Ya, untuk jadi pereka grafik semestinya imajinatif, kreatif dan inovatif. Okey, kalau nak jadi usahawan pereka grafik pula, dia ada iaitu mengorganisasi, pandai mengorganisasi, menguruskan dan mengambil risiko. Jadi dekat situ ada 4 ciri-ciri dia: membuat pandai buat keputusan, cepat untuk bertindak, membuat penciptaan nilai, pendekatan pemasaran, berfikiran jauh, positif dan kreatif, dan yang keempat, kualiti karya. Okey. Seterusnya, kita tengok ciri yang lebih terperinci. Baik. Iaitu minat yang tinggi. Semestinya untuk hasilkan karya grafik mesti ada minat. Okey. Selepas itu dia kena kreatif. Bila kreatif ni, benda yang kecil pun dia boleh jadi perkara yang sangat besar impak dia, kan? Okey. So fokus pada produk grafik, apa benda produk yang nak dihasilkan, and then fokus pada pelanggan, berani menanggung risiko dan sentiasa berusaha meningkatkan kemahiran, dan yang akhir sekali berdaya saing. Okey, ini ciri-ciri yang kena ada lah. Kalau ada ciri-ciri ni, insya-Allah memang boleh untuk jadi pereka grafik. Okey. Dan kita tengok juga kalau sumber keusahawanan. Okey, sumber keusahawanan ni ada 4 kategori. Iaitu kategori untuk manusia, modal, bahan mentah, teknologi. Okey, apa benda kalau kita tengok yang nombor 1 tu? Idea. Semestinya bila menjadi usahawan dalam bidang grafik, semestinya idea yang kreatif. Okey, sebab kita nak buat pemasaran, kan? Okey, yang kedua modal. Semestinya ini melibatkan keuangan. Okey, yang ketiga bahan mentah. Apakah bahan yang diguna pakai, cetakan yang diguna pakai, jenis-jenis bahan, dan yang akhir sekali adalah teknologi, pendekatan dia. Okey, baiklah, itu dia. Hari ini kita akan fokus pada modul 7. Topik kita keusahawanan. Okey, baiklah. Kalau cikgu, kalau macam tu kita boleh tak kita berehat sebentar? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi bersama Cikgu Azia, Didik TV KPM menengah atas. Okey. KPM. Salam sejahtera semua, anda sedang menonton slot menengah atas hanya di Didik TV KPM bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Azia untuk mata pelajaran kita hari ini, iaitu RGD atau dikenali sebagai reka bentuk grafik digital
tingkatan 5. Kita nak fokus pada tingkatan 5 dengan topik apa hari ni, cikgu? Okey. Keusahawanan kan? Ya, saya. Keusahawanan. Okey, baiklah cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, apakah fokus kita cikgu untuk segmen seterusnya? Untuk yang seterusnya iaitu isu dan trend masa hadapan. Jadi isu yang paling utama sekali dalam untuk menjadi usahawan pereka grafik iaitu isu berkaitan dengan menciplak dan mencuri rekaan grafik individu lain. Ini adalah sangat dilarang. Sangat tidak boleh digunakan. Okey, kenapa bila wujudnya kat sini adanya perundangan, bila adanya perundangan untuk melindungi dan menggalakkan mereka menghasilkan idea baharu. Jadi kita tengok dekat peta minda itu etika. Etika. So etika ni ada 3, iaitu etika kepada pelanggan, etika kepada pesaing, etika kelestarian alam. Okey, kalau pelanggan ni apa aspek dia, iaitu kualiti, keaslian pada karya dan semestinya bersifat positif dan tepat pada masa. Okey. Dan pesaing juga apabila pereka grafik ni tadi dia menghasilkan karya, dia kena menjaga kerahsiaan. Supaya pelanggan, kerahsiaan pelanggan dan juga promosi mesti berbeza iaitu unik, lain daripada yang orang lain buat. Okey, dan yang paling penting di sini dalam kita kelestarian alam iaitu semestinya pereka grafik itu ada menghasilkan karya yang bertema konsep dia 5R iaitu refuse, reduce, reuse, recycle dan recovery. Bila dia menghasilkan rekaan ni, contoh pembungkusan mestinya rekaan yang mesra alam. Di samping kita menjaga bumi lah kan. Konsep 5R. Refuse, reduce, reuse, recycle, recovery. Pemuliharaan. Okey. Seterusnya kita tengok juga pada isu dan etika. Okey, dia ada 3 tajuk yang utama iaitu perlindungan harta intelek, jenayah cyber atau komputer dan netika. Okey. Netika. Kalau perlindungan harta intelek dia ada 4 iaitu hak cipta, copyright, patent, cap dagang, trademark, reka bentuk dan design. Kalau murid-murid nak ingat untuk yang kategori ini CPTD. CPTD. C copyright, P patent, T trademark, D design. Okey. CPTD. Okey. Kalau di situ ada logo My IPO. Jadi bila pereka grafik telah pun membuat rekaan, mereka boleh daftarkan ataupun pergi ke My IPO untuk mendaftarkan mereka punya rekaan. Boleh. Okey, kita pergi yang seterusnya iaitu hak cipta. Yang ni selalu kita tengok tapi kadang-kadang kita tak berapa nak faham. Okey, hak cipta iaitu copyright. Apa yang dimaksudkan copyright iaitu mana-mana karya grafik berhak berhak cipta tanpa kebenaran. Maksudnya tak boleh gunalah, orang lain tak boleh guna. Okey. Jadi kat sini kita tengok logo Kementerian Pendidikan dan yang kecil ini, kita tengok ada C. C ini adalah maksudnya copyright. Jadi tidak boleh menerbitlah mana-mana, tak boleh guna pakai lah. Okey, itu maksud dia lah. Ni dalam buku teks, mana-mana buku teks pun ada. Dan ini ISBN ni ada nombor pendaftaran. Itu nombor pada buku pendaftaran dia. Logo dia? Buku dia. Buku. Buku ni dia ada pendaftaran dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok patent iaitu logo R ke atas. Okey, kita tengok sini logo Tourism Malaysia dia ada R. Kan? Maksudnya dekat sini bila rekaan itu dihasilkan bermakna dia telah pun dipatentkan. Di mana patent kalau kita tengok sini iaitu logo tourism ni mengambil inspirasi bunga raya. Yang dipatentkan lah. Okey. Cap dagang iaitu trademark, dia ada TM bahagian sini. Okey, TM. Maksudnya logo ini telah pun ada trademark dia yang tersendiri. Okey. Kita pergi yang seterusnya iaitu reka bentuk design. Reka bentuk. Jadi reka bentuk ni juga reka bentuk tu kalau pencipta grafik ini membuat rekaan, orang lain tidak boleh buat. Yang paling mudah untuk dia kena pasti botol mineral. Hari-hari kadang-kadang kita minum kan? Betul. Okey, jadi setiap syarikat menghasilkan botol mineral yang berbeza-beza. Okey, dan warna juga berbeza-beza. Kalau kita tengok sini, contoh rekaan dia berlainan. Okey, menunjukkan pengeluar ataupun syarikat yang berbeza. Kalau sini juga contoh warna. Jadi kalau ini dia ada pattern yang ada shape dia kan.
Yang ni straight sahaja. Yang ni keunikan yang tadi. Design yang lain lah. Ya, ni maksudnya dalam aspek rekaan. Okey. Faham. Okey. Jadi seterusnya kita akan pergi pada tajuk jenayah cyber atau komputer. Okey, dekat sini jenayah cyber ni kadang-kadang kita terlepas pandang, tapi inilah isu yang paling penting untuk untuk dititik beratkan. Itu berkaitan dengan panggilan kita tengok kan, dan sekarang ni banyak scammer kan. Jadi penipuan berlaku, kadang-kadang ada orang pereka grafik buat rekaan, tetapi dikatakan orang lain yang buat rekaan tersebut. Boleh jadi idea dicuri lah cikgu. Itu curi. Okey, jadi asas netika, kita pergi pada asas netika. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Jadi dalam rekaan juga perlu menitikkan penggunaan bahasa. Okey, yang kedua, sebar maklumat yang tepat. Sama juga sekarang ni maklumat kadang-kadang kita agak sukar untuk mengesahkan maklumat yang ada, terutamanya dalam kandungan. Pembungkusan kan dia ada kandungan kan. Jadi kita sahih atau tidak itu kita agak sukar. Jadi yang seterusnya itu menghormati privasi orang lain. Ini asas untuk netika. Kalau dalam grafik, netika. Kalau dalam media sosial, netizen. Orang yang memberi tindak balas. Okey. Cikgu, saya nak tanya sikit. Bagaimana kita nak elakkan daripada hasil karya kita dicuri idea tu? Itu yang tadi kita mendaftar dengan MyIPO. Kita mendaftarkan, ada list, maksudnya kita mendaftarkan kita punya hasil karya mengikut yang kategori tadi. Okey. Yang ni kita tengok membincangkan trend masa hadapan yang berkaitan dengan bidang grafik. Iaitu dia ada 3 kategori. Trend pemilihan konsep, iaitu konsep kita nak konsep seperti mana yang dikehendaki oleh pelanggan. Yang kedua, aplikasi dan metodologi. Yang ni banyak diguna pakai sekarang. Kalau kita tengok kad kahwin, majoriti menggunakan GIF, betul tak? Betul. Pergerakan, ada navigasi kan. Dan yang ni pendekatan dia adalah gaya pendekatan yang lebih kepada AR, augmented reality, virtual reality. Yang ada pakai ni. Yang ni memang Google tu. So yang ni antara pendekatan lah. Ni trend lah. Ya, trend yang selalu digunakan pakai tu. Seterusnya kita pergi tengok kepada perkembangan trend grafik. Sekarang ni kita kan revolusi perindustrian 4.0. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau kita lihat dia lebih kepada surface, iaitu permukaan. Dia sentuhan sahaja kan. Jadi pereka grafik untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi murid ni dia kena ada inisiatif ataupun pendekatan yang lebih teknologi. Yang ni pun sekarang ni kita guna tablet melukis dan boleh dipindahkan ke digital. Seterusnya, boleh lagi ke Chris? Boleh cikgu, silakan. Seterusnya perkembangan trend grafik digital, iaitu murid kena kenal pasti. Bila tadi kita dah tahu macam mana nak daftar. Kan? Dan kat sini mana bidang yang dia boleh pergi. Pertama, bidang perkhidmatan. Yang kedua, penghasilan karya rekaan. Bahagian perkhidmatan dia boleh jadi pengurus iklan. Dia boleh pergi pengarah seni, art director, pengarah kreatif dan juga fotografi. Ini bidang perkhidmatan. Kalau pergi penghasilan karya, dia boleh jadi package. Package ni sebenarnya pembungkusan. Pereka penerbitan, iaitu membuat buku ataupun majalah kan. Pereka laman web, pembangun kandungan. Yang ni yang paling sekarang menjadi trend semasa lah. Content creator. Kan? Pembangun kandungan. Itu dalam bahasa Melayu. Pembangun kandungan dalam bahasa Melayu dia. Dan yang seterusnya pereka user interface, UI ataupun user experience. Yang ni pun hangat cikgu. Pereka laman web, pereka user interface, nak design apps, semua penting kan cikgu? Sebab teknologi. Kalau 20 tahun dahulu tak ada kan? Kurang sambutan dia. Seterusnya ada soalan. Ada soalan. Untuk Chris. Dan murid-murid di rumah. Ya, saya. Baik. Apa soalan dia cikgu? Soalan di sini kita tengok jadual di bawah adalah antara jenis trend masa hadapan. Trend, kalau kat sini saya nak bagi tahu dekat murid jenis trend. Kalau boleh garis atau highlight kan. Kan waktu menjawab ujian. Yang berkaitan dengan bidang grafik.
Jadi dekat yang bahagian ini adalah dia bagi jenis dia. Konsep futuristik, aplikasi metodologi, gaya pendekatan. Okey, untuk nak menjawab jawapan yang tepat, kena cari apakah keyword ataupun kata kunci dia. Kalau sini AR, kata kunci, VR, kata kunci. Okey. Okey, gaya rekaan. Okey, gaya rekaan. Ni kata kunci dia. Okey, menyerlah dan latar belakang gelap. Okey, memaparkan perincian dan format GIF. Okey. Rasa-rasanya Chris, apakah jawapan dia? Okey, untuk nombor 1 pendekatan 3D, AR dan VR, saya rasa untuk ni Jawapan dia? jawapan dia ialah gaya pendekatan. Okey, ni satu kan. Okey. 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 Gaya pendekatan. Okey. So sini murid kena tulislah gaya pendekatan. Dan yang nombor 2 dia? Okey, gaya rekaan yang kelihatan moden dan menggunakan warna yang menyelah dan latar belakang yang gelap. Okey. Saya rasa yang ni kita jawapannya ialah konsep futuristik. Okey. Yang ketiga? Dan ketiga pula ialah aplikasi metodologi. Okey, aplikasi metodologi. Kita tengok betul tak jawapan dia? Okey, kita tengok. Ya. Yes! 3 markah. Tahniah. 3 markah? Ya. Oh, okey. Terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya, okey, yang ni juga soalan yang dia tanya soalan dia apa? Antara perlindungan harta intelek. Okey. Jadi kita belajar okey, reka bentuk, pattern, cat dagang. Okey, ni jawapan dia Chris. Boleh? Bantu saya. Apa strategi yang murid perlu tahu sebelum kita nak jawab soalan macam ni, cikgu? Okey, kita tengok ni. Oh, tidak. Okey. Ni keyword dia, kata kunci dia. Ni pattern. Okey. Oh, cikgu dah bulatkan dalam gambar tu. Okey, nampak. Akan. So, ada 3 jawapan iaitu reka bentuk ataupun design, pattern dan juga cap dagang yang ataupun ni trademark. cap dagang. Kan? Okey. Okey. Yang gambar sebab kerusi ada TM tu. Trademark. Ya. Okey. Kalau yang ni? Kalau yang tu reka bentuk, cikgu, design. Ya, reka bentuk. Okey. Seterusnya? Seterusnya sebab kita ada logo R kat sana. R, so saya rasa yang ni pattern. Betul pattern? Ya. Okey, kita tengok. Ya. 3 markah. Dah pandai dah Chris ni. Okey. Dan biasanya untuk soalan sebegini kan cikgu, berapa markah ataupun berapa banyak soalan dalam untuk SPM ataupun dalam kalau yang ni untuk bahagian A lah. Jadi bahagian A 3 markah. Dia paling maksimum 4 markah lah. Yang dalam ni dia 1 bahagian markah. A berapa soalan cikgu biasa? 15 soalan. Bahagian A 15, bahagian B 4. Dan untuk bahagian ini berapa banyak masa yang diperuntukkan untuk lebih murid kurang jawab? dalam 45 minit. 45 minit. Sebab bahagian B yang kena banyak. Okey. Cikgu, saya nak tahu. Ya. Yang ni apa cikgu? Kat depan. Okey, yang ni adalah penghasilan rekaan logo murid. Oh, ini murid yang buat. Jadi bila murid buat logo ni, jadi dia boleh mendaftarkan kepada MyApo, iaitu harta intelek untuk murid ini. Jadi murid ni yang buat adalah Arelin. Ini nama produk dia. Iaitu Alin Lips Balm. Alin Lips Balm natural cantik. Logo pun cantik, Okey. Sebab dia menggunakan bahan asas semula jadi yang tidak ada bahan kimia lah. Mesra alam produknya. Okey, ini rekaan logo murid lah cikgu. Ya, saya. Okey, ada tak rekaan lain? Ada. Ini untuk setiap rekaan ini dia kena buat skala. Skala ni untuk membezakan jika logo itu lagi kecil, maksudnya kualiti itu tidak hilang. Itu maksud dia lah. Jadi dia ada rasional. Ini 100% lah yang saiz biasa. Nanti dia akan diaplikasikan dalam semua rekaan, macam contoh pembungkusan, kan, paper bag, beg kertas. Okey. Yang ni rasional dia. Oh, rasional. Jadi sebelum dia nak buat rekaan, dia kena buat kajian dahulu. Okey. Okey. Jadi ni bila logo ni sudah dia design atau dia buat, dan yang ni dia terus pergi pada risalah. Okey. Terima kasih cikgu. Baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar. Boleh ya cikgu? Ya, boleh. Okey, tapi jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas bersama cikgu Azia untuk RGD. Topik kita keusahawanan. Cikgu, ini
KPM. Hai semua, saya Chris MJ temankan anda di slot menengah atas DirecTV KPM untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu RGD. Kita fokus pada tingkatan 5 dengan topik kita hari ini keusahawanan. Dan hari ini kita berpeluang belajar bersama dengan Cikgu Azia. Hai Cikgu. Ya. Okey, baiklah Cikgu. Untuk segmen seterusnya kan, apakah fokus kita? Okey. Jadi dekat sini kita akan belajar pengiraan kos projek bagi penghasilan karya grafik digital. Okey. Jadi dekat sini kos projek dia ada dua kategori iaitu kos rekaan dengan kos pelaksanaan. Okey. Kos rekaan ni lebih kepada idea. Kan konsep atau tema yang kita hasilkan. Tapi kos pelaksanaan dia terbahagi pula pada dua iaitu kos tetap dengan kos berubah. Kos tetap konsultasi. Berapa kali berjumpa dengan klien. Dengan klien kan. Berapa kali jumpa dan itu juga boleh faktor untuk mempengaruhi bayaran. Betul, sebab ada masa kan. Ya. Dan kalau pergi kos berubah iaitu mengikut harga semasa. Iaitu bahan yang digunakan pakai, saiz cetakan. Okey, ini ada kalau kita tengok pada jadual ini iaitu situasi pertama. Iaitu kalau ini hanya soft copy ataupun dia tidak ada bahan fizikal. Jadi kalau kita tengok kos rekaan 100, upah kerja sejam RM50. So kalau tengok juga kuantiti dia berapa. Okey, kita pergi pada yang sini. Yang ini adalah jadual yang mana untuk mendapat rekaan untuk menghasilkan buku. Oh, yang ni invoice lah atau quotation. Sebut harga. Okey, nilai dia. Kalau orang tengok, wow, mahal. Tapi inilah perincian dia. Kan harga setiap muka surat dia. Yang ni dalam bidang DTP, desktop publishing, penerbitan. Apa faktor dia kat sini? So faktor dia ada 7. Itu pengalaman. Okey, pengalaman ni selalu orang agak suka untuk menterjemahnya. Kenapa? Mereka grafik tu lagi lama dia terlibat dalam bidang rekaan, maka harganya pun berbeza. Kan? Kadar semasa ni tengok pada situasi harga semasa. Jenis karya, tempoh ni tempoh masa. Kalau hari ni order, hari ni nak design, hari ni order, esok nak, mahal harganya. Mahal lah. Okey. Bahan dan saiz, peruntukan daripada pelanggan and then modal. Okey. Okey. Dah ada jawapan sudah. Okey, dah masa untuk soalan Okey. Okey, jadi soalan dia jadual di bawah menunjukkan butiran harga bagi kain rentang. Kain rentang ataupun istilah dia adalah banner untuk 1 kaki persegi. Okey, resolusi dia 720 dpi, bahan jenis A, bahan jenis B. Okey, ini jadual dia. Okey, soalan dia soalan bahagian A. Sekeping dia nak sekeping sahaja, kain rentang berukuran yang ini saiz dia. Adakah boleh Chris untuk boleh cikgu? Boleh. Okey. Jadi untuk kos upah cikgu? Okey, so 10 darab dengan 7. 7 kaki. 7 kaki. Jadi keluasan kain rentang itu adalah 70 kaki. 70 kaki. Okey. Kena letak boleh itu simbol ataupun tulis kaki pun boleh. Okey. Jadi dia kata jenis A. Jenis A. Okey. Bahan jenis A untuk 1200 dpi ialah RM4. Jadi RM4. Okey. 70 darab dengan 4. RM4. RM4. Sama dengan RM 280. Ini jawapan saya. Okey. Betul. Betul cikgu. Kalau tengok sini 2 markah tu tak? Di mana datangnya 2 itu? Pertama sini 1 markah, sini 1 markah. Dia macam tu. Okey. Okey, ini untuk soalan ni dia 10 markah. Yang ni baru dapat 2. Kan? Okey. Seterusnya kita pergi pada soalan bahagian B. Okey. Bahagian B ni boleh Chris untuk yang ni seterusnya? Boleh cikgu. Okey. Sekeping kain rentang berukuran sama. Ukuran dia sama tadi. Yang ni KBKK sedikit. Okey. Ukuran sama jadi 70. Okey. Kita tengok tadi. Dia soalan 720 dpi. Jenis B
Okey. Dan jenis B. B 720. RM1. Okey, RM1. Untuk saiz yang sama Ya, saiz yang sama. Okey, baik. Okey. Jadi jawapan ni macam ni cikgu. 70 kaki 70 kaki. darab dengan RM1. RM1. Okey. Berapa jawapan dia? Jawapan dia ialah RM70. RM70. Sebab resolusi yang berbeza. Okey. Itu tadi jenis bahan kan, faktor Betul, yang mempengaruhi. Okey. Seterusnya untuk resolusi 1200. Okey. 1200. Bahagian B masih lagi bahan jenis B. Okey. Bermakna RM2. RM2. Okey. Jadi pengiraan dia Okey, 70 okey. darab dengan RM2. Ya, RM2. Jawapan dia ialah RM140. Okey, betul. Okey, so ni satu markah, ni satu markah. So ni betul lah. Ni betul. Terima kasih sebab boleh jawab. Sebab kenapa murid kadang-kadang dia terus sahaja membuat RM70 Tak boleh, tanpa cikgu? menulis. Tak boleh. Rugilah, cikgu. Rugi markah. Okey. Jadi jalan kerja tu kena tunjuk. Ya, kena tunjuk. Okey, faham. Okey. Seterusnya ada soalan bahagian C. Okey. Jadi berikan dua faktor beserta penerangannya. Okey. Jadi yang mempengaruhi kadar kos. Okey, faktor pertama. Kalau tadi dah buat pengiraan. Apakah faktor dia? Ada satu tadi tempoh. Okey, boleh. Tempoh. Alasan dia? Alasan dia lebih Tempoh masa. tempoh masa. Tempoh masa. Alasan dia? Lebih kurang tempoh masa yang diperlukan. Okey, perlu Kos lebih. masa untuk menyediakan rekaan. Okey, menyediakan rekaan. Sebab dekat sini faktor ini adalah satu markah. Okey. Alasan dia satu markah. Jadi gunakanlah okey. tu. Faktor kedua tadi adalah jenis bahan. Jenis bahan. Kan tadi jenis bahan dia ada bahan A atau bahan B. Okey. Bahan B kalau kata kain rentang biasanya kita guna tripulin lah. Kan? Okey. Dan ketebalan tripulin itu ada membezakan dia punya kos dia. Okey, jenis bahan, penerangan dia, perbezaan jenis. Okey. So dekat sini ada dua markah, kan? So dua faktor satu dua markah, penerangan satu markah. Ya. Okey. Okey. So kalau semua tadi jadi jumlah dia adalah 10 markah. Dia macam itu. Bahagian B bahagian B. Dalam dia bahagian ada B ni berapa soalan cikgu? 4. Setiap satu soalan dia mesti ada 40. Maksudnya 10 satu markah, satu soalan satu markah. Okey, faham. Okey. 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 Jadi kita akan pergi beralih. Boleh lagi ya Chris? Kita boleh sambung. Okey. Setakat ni Chris faham. Okey. Kita pergi kepada penyediaan kad harga. Okey, kad harga. Apa tu kan? Kad harga ini adalah rate card. Ya, rate card. Sama. Okey. Rate card in bahasa Inggeris lah. Okey. Okey. Fungsi kad harga iaitu memudahkan urusan jual beli. Jika pelanggan dia nak order rekaan, so dia dah ada dah kad harga. Sama macam kita pergi restoran ada menu. Itulah maksud dia. Okay. Tapi dalam bidang grafik kita dikenali sebagai kad harga. Okey, yang kedua, fungsi dia untuk menjadikan perniagaan lebih sistematik. Okey, yang ketiga, memudahkan klien untuk banding beza harga dengan mereka lain. Okey, yang keempat, memahami perkhidmatan. Okey, maksudnya kalau kata bahagian penerbitan lain, bahagian periklanan lain, kan? Okey. Dan yang seterusnya, bahan promosi. Apa bahan yang nak guna pakai? So dia ada 5 lah sini fungsi dia. Okey, ada ke mereka yang tak menggunakan kad harga? Ada juga. Ada. Tapi ada untuk yang lebih sistematik sebaiknya gunalah. Okey, faham. So yang ni kita ajar asas kepada murid. Okey. Seterusnya ciri-ciri kad harga dia ada 6. Iaitu ada nama, ada logo, ada laman web untuk rujukan, alamat email untuk kita hubungi, nombor telefon dan perniagaan yang ditawarkan. Jadi dalam ini adalah contoh kad harga dan kita boleh tengok kategori dia. Tadi kan kalau kain rentang banner tadi minimum harga start dengan 50. Kalau maksimum 70.
Yang ni kalau tengoklah saya siapa yang nak order tadi ikut bahan ni kan. Okey. So kalau ni adalah langkah dia, tetapkan maklumat. Okey, kita tanya dulu pelanggan nak rekat apa kan. Lepas tu kadar harga kita rujuk balik dekat sini, kat harga ni tadi. Dan potongan diskaun, okey, ataupun promosi ini untuk menarik perhatian pelanggan, dan pilih tema lah. Tema ni kita kena tanya juga pelanggan apa yang dia hendak. Okey, yang ni adalah sambungan. Okey, ada soalan kat sini. Oh, ada soalan. Okey. Okey, kat sini. Apakah kepentingan dia? Apakah kepentingan kad harga kepada pereka grafik untuk menjalankan bisnes secara lebih sistematik? Okey, betul. Sistematik. Keyword dia, kan? Tapi ada lebih daripada satu jawapan yang betul-betul tak? Boleh. Boleh mana-mana. Mungkin jawapan lain Chris nak bagi pun. Tadi apa yang cikgu ada ajar tadi? Memudahkan urusan jual beli. Ya, betul. Dengan klien atau pelanggan. Okey. Yang kedua, apakah kepentingan kad harga kepada pelanggan? Yang ni kepada pereka, yang ni kepada pelanggan. Kepada pelanggan. Senang nak bandingkan kos dengan pereka lain. Betul, tepat. Maksudnya banding harga. Banding harga. Okey, dapat 2 markah. Yes! Tahniah. Terima kasih cikgu. Cikgu, selepas ni ada lebih soalan tak? Ada tak? Lepas ni lah. Nantilah. Okey, nantilah cikgu. Okey, tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat sebentar boleh ya cikgu? Okey, boleh. Okey, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah atas untuk topik kita hari ini iaitu RGD keusahawanan. Banding harga. KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran kita hari ini iaitu RGD bersama dengan Cikgu Azia. Baik cikgu, apakah fokus kita untuk segmen seterusnya cikgu? Silakan. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada pelaksanaan projek pameran kreatif. Okey, dah buat semua rekaan dan kita akan buat pameran. Untuk kita mempromosikan diri. Okey, dia ada strategi ni, dia ada 4, iaitu dia aspek produk, harga, promosi, saluran, agihan. Okey, produk juga dia ada 5 reka bentuk, teknologi, kegunaan dan atau fungsi, keselesaan dan nilai. Maksudnya dalam pereka grafik tadi dia nak hasilkan produk mesti ada 5 aspek ini. Reka bentuk yang macam mana nak buat? Kan, patternnya macam mana nak buat tadi. Guna teknologi yang mana. Ya, pendekatan dia tadi. And then dari segi harga, produk baharu. Selalunya kalau produk baharu semestinya harga itu dia agak tinggi. Okey. Dan harga dari segi harga psikologi. Yang tu kita ada jualan langsung, jualan akhir tahun. Itu perbezaan tu tadi kan, promosi. Harga psikologi. Psikologi. Harga yang sebenar, harga selepas promosi. So dengan harga promosi tu nak beli. Itu maksudnya kan. Faham. Okey, profesional, harga profesional, harga yang tetap dan juga diskaun. Okey, promosi dekat mana kita nak buat, dan saluran agihan ni boleh pada 2 kategori, langsung tidak langsung. Langsung bersemuka ataupun boleh guna surat ataupun talian, ataupun yang tidak langsung ni ejen. Yang ni menjadi trend semasa sekarang. Kan? Tidak langsung tidak langsung. Okey, yang ni antara contoh promosi kalau kita selalu tak pergi dekat sini. Central Market. Oh, dah lama tak pergi dah ke? Saya suka pergi sini untuk mendapatkan idea. Dan ini maksudnya banyak jualan rekaan grafik dekat sini secara langsung. Dan yang ni adalah bagaimana nak menyusun atur kalau kita nak murid nak membuat pameran. Kan? Ini contohlah kata. So ada kain rintang. Ya. Poster lagi. Okey. So seterusnya, justifikasi keperluan projek pameran. Kenapa nak buat pameran? Tujuan dia ada 2 tujuan. Tujuan komersial dengan tujuan sosial. Komersial ni untuk mendapatkan keuntungan. Maksudnya untuk nak mempromosi apa produk yang dijual. Macam contoh tadi logo lip balms ni maksudnya nak jual produk lip balm. Produk lip balm. Okey. Tujuan sosial dalam masa yang sama iaitu untuk aktiviti kemasyarakatan. Kan? Menjual karya kepada pelanggan dan mengumpul dana. Itu antaranya lah. Okey.
Okey, jenis-jenis pameran. Oh, rupanya pameran ni ada jenis tau. Oh. Okey, jadi ada 4 jenis iaitu pameran kembara. Pernah tak pergi pameran kembara ni? Tak pernah cikgu. Okey. Museum selalu buat. Dia ada bersiri. Kan kita ikut je track dia kan. Oh, dia ikut kronologi dia. Ya, kronologi dia. Okey, faham. Okey, yang seterusnya pameran maya. Virtual. Virtual. Ini selalunya kalau dalam pelantar lah ataupun media sosial boleh. Seterusnya pameran sementara. Sementara ni selalu kalau kita pergi hospital ataupun pusat kompleks membeli belah sentiasa ada. Okey, sementara dia ada tempoh dia. Yang seterusnya pameran tetap. Pameran tetap ni selalunya kalau kita pergi kawasan-kawasan yang terbuka, taman-taman dia tetap. Kan, macam contoh kempen recycle iaitu pemeliharaan alam. Itu memang tetaplah sentiasa ada. Kan. Okey. Seterusnya penyediaan kertas cadangan. Di depan Chris tu ada contoh kertas cadangan. Yang ni je. Ya. Kertas cadangan pameran kreatif. Jadi kalau nak menghasilkan sesuatu pameran ni dia kena ada perancangan. Okey, perancangan ni yang pertama mesti menitik beratkan pada tajuk. Okey, tak apa, Chris boleh ambil. Boleh kan? Boleh. Kan. Okey. Nampak ni. Okey. Jadi dia ada isi kandungan dia berkaitan dengan tajuk. Tajuk apa yang kita nak? Kat situ kertas cadangan pameran kreatif MPV RGD tahun 2022. Ini tajuk dia lah cikgu. Itu tajuk dia lah. Ini colour my future here. Itu dia punya Design. tema. Oh, tema. Tema dia inspirasi. Kat situ penyata permasalahan dia untuk kita nak mempromosikan diri pereka grafik murid ni sebagai pereka grafik dan juga objektif. Okey. Faham. Seterusnya contoh objektif, dia ditulis contoh objektif. Contoh dia ada 4 kategori. Okey, membawa hasil maksudnya kalau untuk menghasilkan kertas kerja ni objektif dia kena jelas dan tepat. Dan tadi Chris ada tanyakan yang inspirasi dia. Kan yang tu kan tema. Idea subjek menjadi asas perancangan. Okey. I color my future. Saya mewarna masa depan saya. So apakah murid nak jadi? Nak jadi pereka grafik. So dia kena ada asas dia. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kumpulan sasaran. Okey, kumpulan sasaran ni dekat siapa yang kita nak pamerkan hasil karya. Okey dia itu menepati ciri demografi dengan psikografi. Demografi itu apa? Umur, jantina dan budaya pekerjaan. Psikografi iaitu gaya hidup, minat, tingkah laku dan kepercayaan. Okey, jadual masa tu tempoh lah. Berapa lama nak pamerkan. Okey, seterusnya anggaran kos. Yang ni yang paling penting ni. Kalau kita nak buat pameran di sekolah, agak jimat kosnya sebabnya tidak perlu bayar sewa sebab tapak tu memang kat sekolah kan. Tapi kalau di pasaraya memang akan menggunakan ada kos sebab kos menyewa. Tu beza dia lah. Tetapi pelanggan itu lebih luas. Okey. Jadi ini penyediaan dia. Kita yang ni adalah lantik AJK iaitu ahli jawatankuasa. Okey, ahli jawatankuasa ni terdiri daripada murid. Guru sebagai penyelaras. Jadi murid dia akan belajar bagaimana nak menguruskan. Okey. Mestilah aktif, kreatif. Seterusnya kita tengok kesimpulan. Dalam kertas kerja tu dia ada kesimpulan dia dan dekat sini kertas kerja yang kami laksanakan adalah itu kertas kerja program. Itu program, maksudnya projek yang kami laksanakan untuk tahun ini. Okey. Yang tadi adalah pameran. Murid dah buat hasil karya apa semua. Mereka ni dilatih sebagai perantis pereka grafik. Jadi mereka telah pun ada asas sebagai pereka grafik. Okey. Okey. Jadi kita akan lihatlah kerja pameran. Okey. Seterusnya bahan promosi. Okey, bahan promosi. Bahan promosi. Okey. Bahan promosi apa bahan yang disediakan oleh murid. Jadi bahan dia yang pertama bahagian periklanan yang berdiri di sana Chris. Yang ni? Ya, boleh selak satu-satu. Okey. Okey. Jadi yang ni daripada kertas kerja tu, okey, kita transfer atau kita pindahkan kepada yang besar untuk pelanggan boleh lihat. Okey. Dah bahagian periklanan maksudnya mempromosi, promosikan jualan ataupun perkhidmatan yang yang direka oleh murid. Okey, seterusnya bahagian promosi. Ini tadi kan. Yang ni semua bahan promosi lah cikgu. Ya. Jadi pengenalan program. Ya.
Jadi pelanggan datang dia akan tengok, oh itu adalah apakah yang murid laksanakan. Okey. Yang ni murid buat cikgu atau cikgu yang buat? Yang ni murid. Murid buat? Ya. Wow, bincang dan kita perincikan dan kita keluarkan idea. Okey, yang tu button. Murid dia ada button dia. Yang ni? Ya, saya. Oh. Wah, hebatlah cikgu. Okey. Seterusnya boleh buka lagi. Oh, Mobile Legends. Yang ni murid dia nak menjadi pemain. Jadi murid dia akan menjadi organizer untuk dia punya logo dia. Kalau kita tengok yang seterusnya dia ada logo dia. Oh, banyak ni. Itu logo-logo. Dan tu senarai nama murid. Senarai nama murid yang terlibat mereka punya hasil karya. Iska, Mall ni Tangkas. dia ni adalah pemain untuk atas talian. Okey. Yang ni pameran kreatif, banting dia. Kita maksudnya ini reka. Dan yang ni akan digunakan semasa pameran. Okey. Dan ini tag dia. Tag nama? Tag nama murid. Jadi murid dia akan rasa, saya akan menganjurkan pameran. Dia akan merasakan dia as a graphic designer. Sebagai pelukis grafik. Okey. Yang ni adalah gambar. Props. Props dia. Props pameran. Ya. Okay. Ni kat sekolah lah cikgu? Ya, kat sekolah. Telah kami laksanakan lah kata. Fuyo. Nampak ni semua. Cantik Okey. Yang ni lebih kepada pendekatan kelas tarian sebab kami menggunakan kotak saja. Balut kotak dan lekat artwork dekat atas itu. Okey. So, kita terus pergi kepada pelaksanaan pameran. Dia ada 3 proses. Iaitu proses sebelum, semasa, selepas. Semasa, selepas. Sebelum nak mengadakan pameran, guru sebagai penyelaras, dia kena brainstorming ataupun berbincang dengan murid apakah tema, apa tajuk kita nak buat kan. Tadi kita ada bincangkan kan. Betul. Okey, jadi kat sini kertas cadangan pun kita dah buat dan kalau kita tengok ada 7 kriteria. Kan? Okey. Seterusnya, semasa. Yang ni sebelum. Yang ni murid-murid saya lah. Yang ni tengah tampal hasil karya mereka di atas papan pameran. Yang ni tengah pembentangan. Yang ni perteminda yang kami lakukan. Wow. Dan kalau tengok kat depan Chris tu ada satu folio. Ya. Ada 2 kat sini cikgu. Ya, ini folio yang proses murid laksanakan hasil karya. Nak tengok ni. Uish, tebalnya cikgu. Ya. Dalam tempoh masa yang mereka lakukan. Okey. Nampak ni. Okey. Jadi kalau tengok semasa semasa jadi murid ni berpakaiannya secara formal dan dia menerangkan semua hasil karya mereka kepada pelanggan. Okey. Jadi memang mereka ni bekerja secara realiti. Okey. Dan ini antara situasi di sana dan yang kita lihat yang ni murid sedang buat pembentangan kepada penilai luar. Okey, seterusnya ini selepas. Apabila telah dipamerkan hasil karya, mereka akan kumpulkan balik semua hasil karya mereka untuk didokumentasikan. Okey. Wow. Jadi dekat sini mungkin hari ini Chris belajar sesuatu yang baru. Ya, betul. Okey, tagline saya, karya kita maruah kita. Buat yang terbaik sebab tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Itu dia, tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Baiklah, nampaknya cikgu, kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, saya nak tanya cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan kesimpulan atau rumusan tentang topik kita hari ini cikgu, iaitu keusahawanan. Okey, untuk menjadi usahawan pelukis grafik, yang paling penting adalah nilai dalam diri. Nilai dalam diri ini akan melahirkan kita punya kualiti kerja. Sebab nak jadi pelukis grafik bukan satu perkara yang mudah. Sebab kalau tiada ketelitian, tiada pengorbanan, sebab grafik selalunya orang kata tidur lewat. Kan, mengejar masa. OT. Sebab kadang-kadang klien dia tak nak design yang tu, kita kena tukar. Itu biasa. Sebab tu kalau nak jadi pelukis grafik ni, dia kena ada nilai pengorbanan yang tinggi lah. Sebab memang tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Betul tak cikgu? Dan anak murid saya memang bekerja, kadang-kadang kami 2 ke 3 pagi. Untuk nak menyiapkan sebuah pameran ini. Dedikasi. Cikgu, bagaimanakah prestasi Chris juga untuk kelas kita hari ini? Alhamdulillah. Okey, prestasi Chris hari ini
Tahniah kalau saya ada bintang, saya bagi 5 bintang keseluruhan dan markahnya 100%. 100%. Terima kasih cikgu. Okey. Dan bagaimana murid nak dapatkan bahan tambahan cikgu untuk kelas kita hari ini? Okey, maknanya murid boleh pergi ke Pelantar Delima KPM untuk membuat rujukan yang lebih terperinci. Okey. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Azia dan juga Cikgu Azmawati selaku juru bahasa isyarat kita episod kali ini. Sekian daripada saya Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di slot menengah atas Direct TV KPM. Bye semua.